اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واhlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahliatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur hadir Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya mengambil sedikit masa untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu satu tajuk perumpamaan manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, Allah Subhanahu wa taala banyak memberi tamsilan, banyak memberi misal ataupun perumpamaan berkaitan dengan manusia. Dan pada malam ni saya nak kongsikan berkaitan dengan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kaum kafir dan kaum munafik. Kerana inilah dua golongan yang menjadi musuh kepada kita, tuan-tuan. Maka insya-Allah malam ni saya kongsikan beberapa ayat dalam Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan bidalan ataupun perumpamaan terhadap orang kafir dan orang munafik. Mudah-mudahan kita tak memperlakukan ataupun tidak diperlakukan sebagaimana sifat ataupun cara orang kafir dan orang munafik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak cerita, kan? InsyaAllah ayat yang pertama yang saya nak kongsikan, penulis dia bawakan ayat dalam surah Baqarah pada ayat yang ke-171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Maksudnya, dan bandingan orang yang menyeru, iaitu orang kafir yang tidak mahu beriman itu, samalah seperti orang yang memanggil haiwan yang tidak dapat memahami selain mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang yang pekak, bisu, buta, dan oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Dalam ayat ini, tuan-tuan, puan-puan, penulis dia bawakan kepada kita perumpamaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala misalkan kepada orang kafir ialah seperti haiwan ternakan. Kalau siapa bolo ayam, kan, bolo ayam, panggillah ayam tu macam mana pun, tuan-tuan, tak mahu dia datang. Tapi kalau kita tak panggil, kita baling dodak, tak payah panggil lah, tuan-tuan. So, mau lompat-lompat sampai ayam tu. Kenapa? Kerana dia tak menggunakan akal dia. Dia hidup hanya nak makannya. Lain dia tak nak. Kan? Dia berak ke rumah kita. Dia panjik masuk pagar rumah orang. Itu ayam. Sebab apa? Sebab dia tak berakal. Tapi kalau kita bagi dia dodak, bagi dia nasi yang lebih, bagi makanan yang tak habis, tak payah panggil, tuan-tuan. Dia datang. Sebab dia tak ada akal fikiran. Dia ada otak tapi tak ada akal fikiran. Dan dia hanya hidup untuk hidup, makan untuk hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala
gambarkan pada ayat ini, itulah perumpamaan orang kafir. Panggil masuk Islam, tak hendak. Panggil buat kebaikan, tak mahu. Ajak buat amal ibadah, tak nak. Islam pun tak, macam mana nak beramal ibadah. Alangkah sedihnya tuan-tuan, puan-puan, ada orang Islam yang macam ni. Kan? Ada orang Islam yang macam ni. Orang kafir, tentulah kita kata memang Allah hina dia sedemikian. Ini orang Islam, orang Muslim yang macam tu. Tengok tuan-tuan, Allah SWT sebut apa? Kata apa? Orang kafir ni seperti binatang ternakan. Panggil dia baik tak tahu je. Padahal manusia ada telinga, ada mata, ada mulut. Boleh bercakap, boleh melihat, boleh mendengar. Tapi orang kafir ni dia tak gunakan panca indera dia untuk Islam, untuk hidup dia. Maka Allah SWT tempelak dengan ayat yang kalimah yang terakhir, iaitu fahum la yaqilun. Kerana dia orang ni tak berakal. Maka kalau orang yang suka berhujah dengan akal, maka itulah dia punya gambaran. Hari ni ramai orang suka berhujah dengan akal. Tak boleh tuan-tuan. Kan, tak boleh kita berhujah dengan akal. Sambut Christmas. Kan? Pakai baju Santa Claus, pakai topi apa tu? Topi tinggi tu kan. Dia kata tak ada apa, sambut dia kata. Lepas pakai baju Santa Claus, tetap Islam dia kata. Ini payah ni tuan-tuan. Kan? Dia gunakan logik akal. Logik akal payah. Ada dulu saya suka cerita, ada satu kisah lah, kisah dongeng ya tuan-tuan. Dia seorang menantu, dia bergaduh dengan mertua ya. Menantu yang pertama ni disayangi oleh mertua. Menantu yang kedua tak disayangi mertua. Saya pendekkan cerita. Menantu yang pertama ni dia suka logik akal. Macam itulah. Menantu yang kedua ni dia tak suka. Dia berpandukan kepada hukum Islam. Jadi emak mertua ni kata, kau ni belajarlah, pergi kerja. Macam itulah, belajar elok-elok, kerja elok-elok. Jadi dia redha. Menantu yang seorang lagi ni hebat, belajar tinggi, kerja pun segak lah kerja tu kan. Satu hari dia keluar tuan-tuan. Emak mertua ni tanya, kenapa itik suara kuat? Dia kata kan, kenapa itik ataupun angso suara dia kuat? Menantu yang pandai dia gunakan teori, ikut hukum fizik. Jadi dia kata memanglah mak, itik angsa ni leher panjang. Jadi bila dia leher panjang, dia mengeluarkan suara nafas yang banyak. Itu kan. Lepas tu tanya kat menantu yang tak berapa pelajaran ni, dia kata ini Allah punya kuasa. Dia jawapan senang ya tuan-tuan. Ini Allah punya kuasa. Orang ni sembilan kata apa? Menyirap ya mak ya tuan-tuan. Menyirap, berbulu ya mak ya dengar. Dia satu lagi kisah. Jadi dengan mak ni ya, dia jalan sampailah satu kedai. Kan, satu kedai. Jadi ada jumpa seorang Pak Haji. Pak Haji itu dia pakai kopiah. Betul, dia buka kopiah. Bila dia buka kopiah, rambut botak tengah tuan-tuan. Botak tengah. Dia mak tanya, kenapa Pak Haji tu botak tengah? Anak menantu yang pertama ni dia jawab, memanglah mak, dia pakai kopiah, dia pakai songkok.
Jadi pengudaraan dan pencahayaan untuk rambut untuk kulit kepala tak bagus. Tak sempurna di rambut botak tengah. Tanya kat menantu yang kolot seorang ni. Jang apa kono apa jawapan kau? Tak tahu mak, ini kuasa Allah. Kan? Senang ya tuan-tuan. Balik rumah tuan-tuan, puan-puan, mak mertua ni dia nak malukan menantu lah ni. Dia kata, kau tengok ni. Kau tengok apa? Menantu dia ni. Pandai. Bagus. Rojo, bagus, elok, semua elok. Dia kata. Jawapan bernas, dia kata. Dan seorang ni hampir tak boleh pakai, dia kata. Tak apa-apa. Macam tu lah kira tuan-tuan. Bila macam tu dia terasa lah kan. Terasa lah hina dia. Menantu yang seorang ni terasa lah sebab dia dihina. Jadi saya ringkaskan cerita tuan-tuan. Dia jawab ke emak kan? Dia jawab ke emak apa? Kalau si A kata itik angsa ni suruh kuat sebab leher panjang, apatah katak yang tak berleher suruh pun kuat, dia kata. Tuan-tuan. Katak mana ada leher? Straight ya badan sampai kepala. Pergi katak joram tu tuan-tuan. Satu joram dong dia punya suruh diam ya mak. Lepas tu dia jawab lagi soalan yang kedua. Kalau si A kata sebab Pak Haji tu botak kerana dia pakai kopiah, dia pakai songkok, dia pakai sorban, pencahayaan tak bagus, itu tengok kita ni bulu ketiak tu apa panjang-panjang, dia kata. Mana ada pencahayaan kan? Bulu kita yang satu gitu pun mana ada pencahayaan tuan-tuan? Gelap gelita, sentiasa gelap gelita. Tak ada berpoluh-poluh ada. Elok ya tuan-tuan. Panjang. Jadi omak pun dongar macam tu tuan-tuan. Omak surrender lah. Kalah lah. Jadi itulah sikit cerita dongeng lah, cerita dongeng tuan. Tapi boleh lah. Boleh kan kita nak jadikan sebagai pengajaran. Kalau kita ini tak menggunakan akal fikiran kita untuk kebaikan. Akal fikiran kita ini, mata kita, telinga kita, mulut kita mestilah digunakan untuk kebaikan. Jadi orang kafir dia gunakan mata untuk dunia semata-mata. Dia gunakan hidung dia untuk dunia semata-mata. Dia gunakan telinga untuk dunia semata-mata. Ya, membezakan kita dengan orang kafir ialah kita berfikir dan kita menggerakkan tubuh badan kita untuk mengejar kepentingan akhirat. Dan sebab tu Nabi SAW suka doa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kan? Kalau tuan-tuan puan-puan pergi haji pun tak hafal doa-doa yang lain tu kan. Hafal Rabbana atina fid dunya hasanah itulah yang diulang-ulang dalam ibadah haji. Dan apa? Kerana doa Nabi itu merangkumi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita tak nak kebaikan dunia semata-mata di samping kita meninggalkan kebaikan ataupun keutamaan akhirat. Itu yang pertama tuan-tuan. Jadi dalam ayat ini wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Allah Subhanahu wa taala nak beritahu pada kita itu perumpamaan ataupun misalan yang pertama Allah gambarkan pada golongan kafir ialah mereka ini orang yang diibaratkan seperti haiwan ternakan. Hino tuan-tuan, hino. Kalau kita orang panggil kita kambing marah tuan-tuan, marah tuan. Haji apa? Haji nama Haji Ahmad panggil Haji kambing tuan-tuan, marah tak? Marah tuan-tuan. Kan sebab kita tak suka dengan kambing tu. Apatah lagi dengan binatang-binatang yang lain.
Maka mana tempatnya orang kafir ni tuan-tuan? Itulah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak daripada kalangan jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Satu, tuan. Ciri golongan ahli neraka, ada hati tapi tak ada cubaan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nak faham macam mana? Baca pun tak nak belajar, tuan-tuan. Kan? Ada satu masjid, ustaz ni dia nak mengajar, kan? Jadi masjid tanyalah, ustaz nak ajar apa? Saya nak ajar Quran lah, dia kata. Kan? Nanti kita baca Quran, kita tengoklah sikit tafsir ko, tadabbur ko, kan? Pengurusi tu kata apa, tuan-tuan? Kita sini ustaz, Quran ni kurang sambutan lah, dia kata. Tapi kalau lain-lain tu boleh lah. Belajar fiqh ko, fardu ain ko, akidah ko, boleh, tuan-tuan. Dia tak tahu, tuan-tuan. Nak belajar fiqh, belajar akidah tu, Quran kena settle dulu. Kan? Ini ada. Itu pengurusi masjid tu. Bayangkan kalau orang-orang lain tu. Jadi ini, tuan-tuan. Jadi kumpulan pertama yang Allah kata duduk dalam neraka, orang yang ada hati tapi tak ada usaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak ada perasaan. Macam itulah. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia ada mata, penglihatan, tapi dia tak melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Dia ada telinga tapi dia tak mendengar ajaran, nasihat dan perkara-perkara yang sedemikian. Maka Allah SWT gambarkan ni tadi ni, tuan-tuan, orang yang ada hati tapi tak ada perasaan, orang yang ada mata tapi tak melihat kebesaran, orang yang ada telinga tapi tak mendengar kebaikan, maka Allah gambarkan seperti kal an'am, seperti binatang ternakan, balhum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang ternakan, dan mereka itulah orang yang lalai. Ini, tuan-tuan. Ada satu masjid, dia buka Quran, apa nama, tuan-tuan? Dia panggil apa nama? Tarhib. Lepas sebelum subuh kan Bilal buka Quran kan, 5 minit 10 minit kan. Dia marah, tuan, dia tak suka. Kan dia tak suka. Betul lah, dia ada hak lah untuk dia apa kan. Tapi sebagai seorang Muslim, tak sepatutnya lah kan, mengadu sampai kepada Jabatan Perpaduan. Jabatan Perpaduan mengadu, tuan-tuan. Mengadu ke Jabatan Agama baik tak api, ya kan. Itu bukanlah masalah benar pun. Kalau buka lagu Inul Darastita tu, yalah, tuan-tuan. Joget lagu pagi-pagi tu, yalah kan. Ini 5 minit 10 minit buka Quran, buka zikir imam kan. Tapi jangan lama-lama benar. Kalau 20 minit setengah jam tu memang tak patutlah. Tapi kalau sekarang ni subuh pukul 6 buka 5.50 kan, 5.55, betul tak kuat sangat, okey lah kan. Tarhim, kita niat kita nak kojut orang. Kalau Kek Mosir itu dia masih kojut secara manual. Ada orang susah, dia cari kojo dia dengan kojut orang bangun subuh. Dia kotuk tuan-tuan. Kotuk pagi-pagi, dia pusing, dia kotuk. Macam orang dulu-dulu kita lah kan. Tapi dulu-dulu kita tak berpusing, duduk situ kan. Ini dia pusing. Naik bisikal, naik himar dia kotuk-kotuk. Untuk
untuk kojut orang, untuk panggil orang. Lavender Heights tu lagi handa tuan-tuan. Pukul 5 azan. Ada yang terkono tu. Bantai semain subuh. Apa kan pukul 5 suku baru. Kan? Tapi tak apalah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kan. Ini tak. Marah pula. Telinga tak sadap. Kan? Tak sadap tidur. Tak selesa nak beribadah ke rumah. Sebab masjid buka tarhim, buka Quran 10 minit, 5 minit sebelum subuh. Mengadu sampai jabatan perpaduan. Ini tuan-tuan. Tak sepatutnya lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu orang yang ada hati, orang yang ada mata, ada telinga, tak menggunakan, itulah seperti orang kafir yang digambarkan seperti an'am, binatang ternakan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, dalam Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan orang kafir ni, kumpulan kafir ini seperti seekor anjing. Seperti seekor anjing. Apa dia tuan-tuan? Kita tengok. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dalam surah Al-A'raf ayat yang 176 Allah ceritakan kepada kita sebagai peringatan yang orang kafir ini digambarkan seperti anjing. Tengok tuan-tuan, apa perilaku anjing ni yang sama seperti manusia. Maksud pada ayat ini ialah, dan kalaulah kami kehendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Tetapi ia bermati-matian, cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya. Maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Dan jika engkau membiarkannya, ia menghulurkannya juga termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka cerita kisah-kisah itu adalah supaya mereka berfikir. Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang saya katakan tadi, memberi perumpamaan pada orang kafir ialah seperti seekor anjing. Itu tak bahasa sonang ya tuan-tuan, tak roti bahasa. Tak roti bahasa. Nakkan dunia, dia koja dunia tuan-tuan. Dah dapat dunia, koja lagi dunia. Macam itulah. Tak pernah puas. Dah dapat nak lagi, dah dapat nak lagi. Tak nak berhenti-henti tuan-tuan. Ada orang Muslim macam ni? Ada tuan-tuan. Dan ada. Ini yang dikhawatiri. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tepat punya perumpamaan, iaitu seperti seekor anjing. Anjing ni bila kita bagi, dia tak dapat makan, dia nak makan, dia jili lidah. Tuan-tuan. Kan? Bagi makan, lepas tu dia jili lagi tuan-tuan. Patut kalau kita dah baik-baik, dia tak payahlah jili lagi dah kan. Kalau manusia lah, ucaplah terima kasih. Tapi tak, bagi makanan, masa dia tak ada makanan, dia nak makan, kita tak bagi makan, dia jili-jili lidah. Dah bagi makan pun, lepas makan dia jili lidah. Sebab memang tabiat macam tu anjing. Dia memang suka jili lidah. Jadi tak reti bahasa. Sebelum nak makan jili lidah, dah makan pun jili lidah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia mengumpamakan orang kafir ni macam itulah. Kau nak dunia dan bagi dunia. Kan? Nak dunia bagi dunia. Dah dapat dunia, tak ya beriman. Tetap juga buat kekufuran dan kefasikan. Itulah orang kafir. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan orang kafir ni seperti seekor anjing. Baru ulama kata dalam buku ni dia syarah dia, bukanlah bermaksud anjing itu hina, kan? Taklah anjing itu hina.
Tapi nak bagi tahu anjing itu merupakan najis mughalazah, kan? Mughalazah. Jadi kotor. Bukanlah bermaksud hina, tapi dia kotor. Maka orang kafir sedemikianlah. Allah hina, Allah cela dia seperti anjing. Itu kotor. Jadi ada orang Muslim yang macam tu. Bila dia nakkan dunia, dia usahalah sungguh-sungguh. Beria-ria dia apa tuan-tuan? Dia cari dunia. Bila dah dapat dunia, tak ada kerja akhirat. Lekor dia dengan dunia. Dah pencen pun sibuk lagi dengan dunia, tuan-tuan. Ini ada, ya. Saya jumpa seorang Pak Haji. Dia dah pencen, dah ada duit, sibuk lagi cari rezeki, tuan-tuan. Kalau orang senang, kan? Kalau orang susah, tak apa, tuan-tuan. Sampai ke hujung hayat, ke hujung usia nak cari rezeki pun carilah. Ini orang senang. Ini orang senang rugilah. Kalau ada duit, ada pencen, kan? Patut pergilah masjid belajar. Ini tak. Ini rugi, tuan-tuan. Belajar masjid, belajar Quran, belajar sembahyang macam mana, belajar bersahabat dalam masjid macam mana. Ini tak. Rugilah. Sembahyang pun ikut-ikut dia. Ini tak betul lah, kan? Tak berapa tepat. Boleh, taklah maksud saya lepas pencen tak boleh kerja, kan? Boleh kerja, tak ada masalah. Ini yang kedua, berkaitan tamsilan ataupun perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagi orang kafir, iaitu seperti seekor anjing. Jili lidah, ya tuan-tuan. Tak sudah-sudah. Sebelum dapat dunia jili lidah, dah dapat dunia pun jili lidah. Jadi itulah orang manusia. Jadi ada orang Muslim macam tu, ada orang Islam gitu yang macam tu. Tak pernah cukup dengan apa yang ada. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, kita tengok ringkas-ringkas lah, kan. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kumpulan kafir ini, kaum kafir ini, iaitu seperti berhala yang dianggap Tuhan oleh orang kafir sangat lemah sehingga tidak mampu diciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala dia hina orang kafir ini ialah seperti berhala. Pada pandangan mata kita, tuan-tuan, berhala tu lemah lah, kan boleh ada apa pun, kan. Tapi bagi orang kafir, sebab dihijabkan ke hati dia orang, penglihatan dia orang, jadi dia orang menganggap berhala itu mulia, berhala itu hebat. Jadi Allah hina dia orang dalam kehinaan. Macam tu lah, Allah hina orang kafir ni dalam kehinaan. Sedangkan berhala tu lemah. Kenapa? Nak cipta lalat pun tak dapat, tuan-tuan. Macam tu. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wijtama'u lah. Wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Wahai umat manusia, dia berikan satu perbandingan, maka dengarkanlah akan dia dengan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dan sembah yang lain daripada Allah itu sesekali tidak dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, mereka tidak dapat mengambilnya semula daripadanya kerana lemah yang meminta daripada mendapatkan hajatnya, dan lemah yang kena minta daripada menunaikan. Betul, tuan-tuan. Lalat kalau dia dah ambil makanan kita, boleh kita apa tak apik dah, tuan-tuan. Nak bunuh lalat pun bukan senang-senang. Jadi yang selemah itu pun kita tak boleh nak mengatasinya. Bagaimana berhala nak mencipta lalat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kehinaan, kebodohan orang kafir
ialah dengan menyembah berhala, menyembah bondo yang tak boleh menyelamatkan dia. Kesianlah tuan-tuan. Kita nak apa tuan-tuan, tak pandai beronang tapi nak beronang. Kitalah zalim, kitalah yang menyeksa diri kita. Patut kalau tak pandai beronang, pakailah jaket beronang. Tak pun naik sampan, pergi naik sampan, naik bot. Macam tu lah. Jadi orang manusia ni, kita tak mampu nak mengatasi kuasa Tuhan. Bahkan kita memerlukan kepada kuasa Tuhan untuk mendapatkan syurganya. Tak sepatutnya kita lawan dia. Ini kita sembah pula orang yang selain daripada dia. Ini masalah tuan-tuan. Ini masalah. Maka rugilah kita. Percaya pula dekat orang yang lagi lemah pada kita, iaitu kasihan. Dan kasihan. Orang main nombor ekor tuan-tuan. Orang main nombor ekor. Sanggup pergi jumpa Sami Buddha, sanggup pergi jumpa tokong, sanggup pergi jumpa tak siapa-siapa lah tuan-tuan, kan, untuk dapatkan nombor ekor, kan. Orang tu pun tak kaya sebab nombor tu tuan-tuan. Dia pun duduk merempat dekat kuil tu minta duit dekat orang. Dia pun duduk tu lah, dia punya tu kan. Kita nak pergi minta kat dia, kan, istilah kelakar lah tuan-tuan, kelakar lah kan. Jadi tak masuk ke akal lah. Sanggup pergi sampai ke Melaka, sampai pergi ke Johor, sampai pergi Kelantan, Cik Bomoh Siam tuan-tuan, untuk dapatkan nombor ekor. Ini tuan-tuan, kalau betul lah Pak Dukun tu tadi boleh bagi nombor ekor kayu, dah lama dia beli untuk dia tuan-tuan. Dan tentu dia kaya lagi. Ini tak. Dia takkan buat punya sebab dia pun tak tahu tuan-tuan. Ini beratus ringgit, beribu ringgit main nombor ekor. Ini masalah orang kita. Boleh tuan-tuan, boleh kan? Itu tiga lah. Saya bawa 3 orang kafir yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran. Sikit tuan-tuan, saya bawakan pula beberapa ayat perumpamaan orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan berkaitan dengan orang munafik. Tengok yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran pada surah Baqarah ayat yang ke-17, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlah dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perbandingan hal mereka, iaitu golongan munafik, samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan dibiarkan mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Orang munafik, dia sembahyang tuan-tuan. Dia sembahyang kan. Orang munafik dia pergi haji. Dia ada yang pergi perang. Zaman Rasulullah ada yang pergi jihad. Jadi apa yang orang Islam buat, dia buat. Tapi Allah gambarkan setiap perbuatan orang munafik tu, dia sembahyang, dia pergi haji ke, dia berjihad ke, dia bersedekah ke, dia baik-baik ke tuan-tuan, semua seperti dihidupkan api lalu dipadamkan api. Orang duduk, kita rumah tak ada blackout tuan-tuan, jadi hidupkan lilin tu. Lepas kita dah hidup lilin, kita tutup lilin tu tuan-tuan, kita tiup lilin tu, padam lilin tu. Apa jadi? Gelap lah. Nampak tuan-tuan? Hidup api tu balik, tiup balik. Macam tu lah. Tak ada kesudahan dan tak ada kebaikan pun. Bahkan menyusahkan dan membazir dan merugikan dan memudaratkan kita. Jadi orang munafik macam tu lah.
dia buat kebaikan zaman Rasulullah, dia bagi sumbangan untuk jihad peperangan, tak ada faedah tuan-tuan. Jadi macam itulah kita orang Islam. Kalau kita buat kebaikan tapi niat kita tak berapa nak elok, tak berapa nak senonoh, orang kata tak semonggah lah tuan-tuan, tak ada faedah. Macam itulah. Jadi orang kafir, orang munafik memang dia macam tu. Dia nakkan Islam tu untuk dunia ya tuan-tuan, bukannya untuk akhirat. Berhati-hati tuan-tuan, ada dikhawatiri kalau ada perangai sifat orang munafik dalam diri kita, maka sia-sialah apa yang kita buat. Itu satu. Sikit lagi Cik Abu boleh kan? Ni orang kampung saya tuan-tuan. Jadi kalau dia suruh berhenti tu, saya berhenti lah. Nanti kan dia marah saya kan, payah kan, kawan ayah saya. Yang kedua tuan-tuan, yang terakhir, orang munafik ni Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gambarkan dalam Al-Quran, iaitu kamathalil ladzina min qablihim qariba dzaku wabala amrihim walahum adzabun alim. Iaitu kamathalil ladzina min qablihim qariba, dia sama seperti orang Yahudi yang terdahulu sedikit daripada mereka, iaitu yang telah merasai akibat yang buruk di dunia disebabkan bauan kufur mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan orang munafik ni seperti orang Yahudi yang beribu-ribu tahun dahulu punya cerita kan. Orang Yahudi tu memang banyaklah kisah-kisah kalau nak diceritakan. Jadi orang munafik macam itulah. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, walan tardha ankal yahud wan nasara. Dan orang Yahudi dan orang Nasara ni dia takkan redha dengan kita sampailah hatta tattabi'a millatahum, sampailah kita ikut dia. Jadi hina orang munafik ni dihinakan seperti orang Yahudi dan orang Nasara. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya kongsikan sikit sebanyak ni, ada lagi ni, nantilah ada masa kita sambung lagi berkaitan dengan perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkaitan dengan manusia. Sikit lagi tuan-tuan, dengan kesempatan yang ada dalam umur kita ni, banyakkanlah amal ibadah, tingkatkanlah amal ibadah kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hidup tak lama dunia ni kan. Jadi lama-lama pun sitina sab'ina kan, Nabi kata 60-70 tahun. Jadi orang yang berfikir dengan elok, menggunakan hati dia dengan baik, banyakkanlah amal ibadah. Kerana apa? Kerana waktu itu sikit ya tuan-tuan. Dalam Quran ada kisah Allah ceritakan manusia ni dia berbincang. Ada sekumpulan manusia dia berbincang. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Dia kata hidup kat dunia ni macam 10 hari ke, 10 tahun ke, 10 kurun ke, 10 abad ke. Dan itulah macam tu, kira lama lah kira kan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab, nahnu a'lamu bima yaqulu idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yauma. Kalau korang nak tahu kadar masa yang lebih tepat kehidupan manusia di bumi ini, hanyalah illa yauma, satu hari ya tuan-tuan. Kalau umur 60 ibaratnya satu hari, 70 ibaratnya satu hari, 80 ibaratnya satu hari, sampailah berapa pun umur kita tuan-tuan, 110 tahun pun ibaratnya macam sehari. Dalam sehari, saya tanya kat tuan-tuan, puan-puan, apa yang kita boleh buat sehari sekarang tuan-tuan? Tak boleh buat apa? Tanam tak sampai tumbuh tuan-tuan. Dan bahkan hari kita yang kita lalui selesai macam tu ya.
Tak ada apa-apa. Hari ni ya dah isyak. Esok dah subuh balik. Lepas subuh kan dah petang maghrib. Tak ada apa tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, kuliah semalam apa cerita? Tak tahu tuan-tuan. Entah Ustaz apa nama cerita. Ustaz tu kata merapik je dia kata. Dia kata Ustaz tu merapik tuan-tuan. Dia yang merapu tak apa-apa. Nampak tak? Tunjuk kan sehari tu tak ada apa-apa. Yang semalam punya pun kita tak ingat. Yang ni pukul 7.45 tadi yang saya cakap pun tak tentu ingat lagi tuan-tuan. Apa Ustaz tadi khabar ke dia kata. Apa umpama ke dia. Ni tuan-tuan. Jadi satu hari tak ada apa dalam hidup kita. Oh dia marah betul ni cik. Kungkang betul dia suruh berhenti tu. Jadi saya berhenti dulu tuan-tuan. Puan-puan, nanti insyaAllah ada kelapangan saya sambung lagi lah. Saya minta maaf apa yang disampaikan. Jadi kita tangguh dengan tasbih Farah dan suratul As. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.